pantun tu BN benang di Dun Mahkota, bukti UMNO DAP semakin padu. Parti Amanah pula gelisah tak terkata. Bangun pagi batuk-batuk, bahana minum air batu. Menarik sungguh cerita PRU15 di Bagan Dato'. Kepada Naib Presiden UMNO, soalan MQT saya nombor 1, minta Menteri Pertahanan menyatakan situasi keselamatan pasukan Batalion Malaysia Malbat 85011 di dalam misi pengaman pertubuhan bangsa-bangsa bersatu PBB di Unifil di Lubanan dengan mengambil kira perkembangan terkini serangan tentera Israel ke atas pasukan pengaman PBB dan amaran daripada Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu supaya pasukan Unifil segera meninggalkan selatan Lubnan. Terima kasih. Apa pantun itu? Hormat Menteri untuk jawapan. Terima kasih Yang Berhormat daripada Tanah Merah. Yang Berhormat Tuan Yang di-Pertua, Malaysia telah menyertai misi pengaman di bawah Pasukan Interim Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu di Lubnan, Unifil dengan izin, bermula pada tahun 2007 melalui satu MOU yang telah dimeterai antara Malaysia, United Nations Department of Peacekeeping Operations dan juga Unifil. Penggiliran atau gerak terbaru adalah daripada 14 November 2023 sehingga 14 November 2024 dengan melibatkan seramai 853 anggota dan pegawai. Pasukan ini dikenali sebagai Malbat 850-11 dan ini termasuk 29 anggota daripada Angkatan Bersenjata Diraja Brunei. Selain Malaysia, sebanyak 50 negara anggota PBB menyertai misi Unifil ini dengan jumlah anggota dan pegawai keseluruhan seramai 10,058 orang. Malbat 85011 melaksanakan mandat di bawah Majlis Keselamatan PBB Resolusi 425 dan 426 dan tanggungjawab utama pasukan ini adalah pertama, memantau dan memastikan pengunduran Israel Defence Force IDF dari selatan Lubnan, mengembalikan keamanan dan keselamatan antarabangsa dan membantu kerajaan Lubnan memerintah secara efektif di selatan Lubnan. Berdasarkan laporan yang diterima, keadaan semasa anggota dan pasukan Malbat 85011 Malaysia di Lubnan masih dalam keadaan terkawal. Tahap keselamatan semasa pasukan adalah selamat dan tiada sebarang kemalangan jiwa serta kerosakan aset di kawasan yang dijaga dan dikawal oleh pasukan kita sepanjang tempoh perang antara Hezbollah dan Israel. Kesemua pasukan di bawah Pasukan Interim Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu Unifil, termasuk pasukan Malbat 85011 yang beroperasi di selatan Lubnan telah diarahkan untuk tidak melaksanakan operasi rondaan atau pergerakan logistik dan kekal di penempatan masing-masing. Mengambil kira keselamatan petugas, Markas Unifil juga telah mengaktifkan pelindungan di dalam kubu mengikut prosedur yang telah ditetapkan sehingga keadaan terkawal. Dan seperti yang saya telah tegaskan dalam kenyataan media bertarikh 14 Oktober yang lalu, Kementerian Pertahanan melalui Angkatan Tentera Malaysia akan terus memantau situasi di selatan Lubnan dan akan mengemas kini sebarang perkembangan melibatkan pasukan Malbat 85011. Sekian, terima kasih. Soalan tambahan Yang Berhormat. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Walaupun Yang Berhormat Menteri kata terkawal, tapi rakyat Malaysia dan keluarganya dalam penuh kerisauan keadaan Malbat kita. Kenapa? Kerana kita lihat anggota Malbat di Lebanon. Saya nak tahu apakah anggota Malbat di Lebanon ini dibenarkan membuat serangan tembakan balas sekiranya kedudukan mereka diserang oleh tentera Israel.
bagaimana yang dah berlaku ke atas tentera Sri Lanka dan juga Indonesia beberapa hari yang lalu, yang mana kita juga tahu berlakunya kekerapan serangan tembakan senjata api kecil dan tembakan kereta kebal yang dibuat secara sengaja ke atas kedudukan pasukan tentera pengaman Sri Lanka dan Indonesia. Dan seandainya di kem Malbat kita UNIFIL di Maracas dan tim ini, adakah kita mempunyai Dewan Bedah dan juga Pegawai Perubatan Pakar sebagai persediaan jika berlaku kecemasan sekiranya berlaku serangan tentera Israel? Yang akhir sekali, Yang Berhormat Amir Han, apakah pasukan kita ni bersedia melaksanakan misi evakuasi dari Lebanon sekiranya sekiranya PBB memutuskan pasukan pengaman UNIFIL perlu tinggalkan negara tersebut, dan apakah threshold ataupun garis merah yang ditetapkan oleh PBB untuk pasukan UNIFIL meninggalkan selatan Lebanon, terutama kem-kem permati pasukan pengaman PBB kita berada di garisan biru, termasuk kem Malaysia lah yang berada di Tibnin, bagi mengelakkan pasukan pengaman PBB menjadi mangsa serangan jahat tentera Israel ini. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri untuk jawapan. Terima kasih Yang Berhormat. Memang kita terima hakikat bahawa ketika ini ancaman semakin meningkat dan semua perkara-perkara yang dilalui itu adalah di bawah kawalan UNIFIL, dan UNIFIL telah meletakkan garis panduan, antaranya soal semua ancaman dan cabaran yang dihadapi tertakluk kepada tindakan-tindakan force protection yang telah disediakan. Jadi merujuk kepada soalan khusus ataupun soalan tambahan khusus yang dikemukakan, jika berlaku serangan dari segi force protection measure yang telah ditetapkan, kalau untuk self defense maka memang boleh untuk kita membalas tembakan dan sebagainya. Tetapi kalau untuk kita lakukan offensive attack, maka itu tidak dibenarkan, kerana peranan dan tanggungjawab pasukan UNIFIL ni adalah sebagai pengaman. Tetapi kalau dia di-attack, maka untuk self-defense, maka boleh dilakukan. Dan untuk soal fasiliti Dewan Bedah dan sebagainya, memang ada fasiliti UNIFIL. Kerana kita harus faham bahawa ada 50 negara lain yang terlibat. Jadi dalam soal menyediakan Dewan Bedah dan sebagainya, maka itu diambil tanggungjawab dan disediakan sendiri oleh UNIFIL, dan ia terletak kira-kira 1 jam daripada kem kita, kem Malbat. Manakala di kem kita sendiri, kita ada kemudahan-kemudahan asas untuk merawat level 2, dan pada masa yang sama kita juga telah mewujudkan kerjasama dengan hospital tempatan. Perkara seterusnya yang dipersoalkan ialah soal termination. Semua soal sama ada pengunduran dan sebagainya, kita memang sudah ada plan-plan yang disediakan sekiranya keadaan meruncing, tetapi keputusannya semua mestilah dibuat oleh UNIFIL. Seperti yang telah saya katakan, bahawa kedudukan kita di sana, kita di bawah command structure UNIFIL, semua operasi dan pergerakan kita adalah di bawah tanggungjawab UNIFIL. Mereka yang akan buat keputusan. Jadi sama ada kita undur ataupun tidak bergantung kepada keputusan UNIFIL dan juga persetujuan bersama semua negara-negara yang terlibat menghantar pasukan pengaman, iaitu sebanyak 50 buah negara termasuk negara kita. Bukannya tindakan unilateral kita bersendirian. Untuk makluman Yang Berhormat, Indonesia pun yang mana tentera mereka terlibat cedera atas serangan daripada Israel, Menteri Luar Indonesia membuat kenyataan pada 14 bulan September, mereka akan terus bersama menjayakan pasukan pengaman di bawah UNIFIL. Jadi walaupun cedera, keputusan pertama bukan untuk retreat ataupun withdraw. Dapat ni. Terima kasih. Dapat sini. Baik, silakan Yang Berhormat Putatan. Sorry.
Terima kasih Yang di-Pertua. Soalan tambahan saya, apakah plan pembangunan yang sedang direncanakan oleh MINDEF dalam meningkatkan kredibiliti serta keupayaan fizikal ketenteraan pasukan pengaman negara, terutamanya untuk berdepan dengan sebarang ketidaktentuan jaminan keselamatan dalam satu-satu misi pengaman antarabangsa yang akan disertai pada masa hadapan? Silakan Yang Berhormat Menteri. Dato' Yang di-Pertua, seperti mana kita sedia maklum, penyertaan kita dalam pasukan pengaman ini bukannya satu yang baru. Kita selain daripada telah selama 11 tahun berada di Lubnan, kita juga pernah menghantar pasukan-pasukan pengaman di negara-negara lain sebagai menyahut kehendak ataupun keputusan yang dibuat oleh Majlis Keselamatan Bangsa-Bangsa Bersatu. Jadi dalam soal ini memang pasukan-pasukan kita akan melalui pelbagai latihan dan pendedahan, dan ianya dilakukan di pusat latihan di Port Dickson yang memang terkenal di seluruh dunia. Malah banyak juga negara-negara lain yang menghantar pegawai dan anggota-anggota mereka untuk dilatih di sana. Dan kita juga sentiasa memastikan sebelum anggota-anggota kita, pasukan kita dihantar ke luar negara, mereka mendapat cukup pendedahan dan juga latihan. Atas sebab itulah kita antara pasukan yang sentiasa diyakini, yang mempunyai penghormatan dan pengiktirafan oleh bangsa-bangsa bersatu. Jadi insya-Allah tentunya kita tidak akan menggadai ataupun menyebabkan keadaan risiko yang tinggi kepada nyawa dan juga anggota kita. Jadi itu kita beri jaminan apa-apa misi yang kita akan terlibat, kita akan pastikan anggota kita cukup terlatih dan sangat-sangat bersedia untuk menunaikan tanggungjawab itu demi nama baik negara. Terima kasih.